Dan biasanya yang jawab nak nikah kerana Allah ni biasanya adalah lelaki yang dah kahwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi, Barisan Imam, Barisan Jawatankuasa Medbah, katakan Madrasah Ishaniah Taman Bukit Anggerik, Barisan Jawatankuasanya, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Dan malam ini kita berada dalam suasana yang orang kata tenang lah kan, menuju kepada endemik, tapi belum sampai lidah. Tapi perangai orang Malaysia ni macam dah endemik kan? Macam tak ada apa-apa berlaku. Berita yang saya dapat yang terbaru, ada harapan tahun depan raya tetap tak boleh balik kampung. Itu yang terbaru saya dengar lah. Sebab bilik ICU bertambah-tambah. Bilik ICU terutama orang sekarang ni dia demam, dia tak pergi klinik lah, dia main pakai Panadol sendiri je. Sebab dia dah mula tak pandang serius dah benda tu. Bercuti jangan cakap lah, tiap-tiap minggu banyak kereta kan. Mana sampai PD pun jam, PD jam. Kalau Langat pun nak mandi pun kondo orang kat laut tu macam mana. Itulah raman kan tuan-tuan. Tapi hari ni kita membincangkan tentang kekeluargaan. Tak ada mana ada keluarga yang dibina, tak ada mana kalau tanya orang yang baru kahwin semua nak bahagia. Tak ada siapa dah aku nak kahwin ni biar lepas perando pun tak apa, aku nak cuba je. Tak ada. Semua orang memang kahwin tu bersungguh-sungguh nakkan kebahagiaan. Malahan mereka rasa itulah puncak kegembiraan dalam kehidupan. Kan? Tapi tak pernah lah orang kalau kita tanya orang dah kahwin kan, tak pernah cakap macam mana perasaan dah kahwin. Seronok betul. Tak ada pula orang cakap macam tu bila dah kahwin 10 tahun tanya. Macam mana kahwin okey? Boleh lah. Boleh lah. Apa sebab kan? Itulah kita cerita tentang ketenangan. Kita cerita tentang kasih sayang dan juga belas kasihan. Ketenangan, sakinah, kasih sayang, mawaddah, belas kasihan. Itulah dia warahmah. Mana belas kasihan, dia salah satu bentuk sayang juga lah kan. Jadi kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat 21 dikatakan Allah Ta'ala beritahu kita, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa yang menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati. Bersenang hati itu tentram dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikan antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang, mawaddah dan juga belas kasihan, warahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Dan dalam ayat itu disebutkan litaskunu ilaiha, bahawa Allah telah menciptakan jodoh bagi manusia agar merasa tenteram. Maka keluarga sakinah itu adalah taskunu ilaiha, sakinah. Taskunu tu kan, sakana tu maknanya tenang, lapang rasa kan. Maka keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota di keluarga merasakan cinta kasih, rasa keamanan, ketenteraman, perlindungan, bahagia, keberkatan, dihormati, dihargai, dipercayai dan dirahmati Allah sekalian. Tu banyak ni. Makna kata hari ni tajuk mawaddah warahmah, saya tambah yang sakinah tu biar ada banyak.
Lambat habis ceramah lambat. Macam tu lah kan. Jadi mana kata kalau kita tengok mawaddah warahmah itu, sakinah pasti akan muncul, mawaddah dan warahmah. Dalam keluarga sakinah, mawaddah warahmah ni akan senang muncul. Kalau ada ketenangan, baru datang lagi dua tu. Macam mana pula kusut masai, tiba-tiba datang pula benda-benda yang lain. Dah huru-hara sampai pergi, bila tenang, relax, baru boleh berkasih sayang. Kan? Macam orang berdating tu lah. Kita tengok dia bercinta tu kan, duduk dekat sudut, dekat meja tu, menyala pelito lilin kan, buah kelapa tu satu, straw bersilang kan. Contoh kan. Jadi makna kata kenapa jadi macam tu, tenang, baru ada macam tu. Kalau buat macam tu bersilang, anak-anak menjorit, ni seorang ada anak ni alat bunyi macam ni, terpek kau dah makan macam tu, terpek tau, tercabut kelapa tu semua. Makna kata ketenangan kena ada dulu, baru ada yang lain. Mawaddah pula adalah jenis cinta yang membara, yang menyala kasih sayang pada pasangannya. Boleh dikatakan mawaddah ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang pada pasangannya. Kerana itulah setiap makhluk Allah kiranya diberikan sifat ini, dia lebih mulia daripada haiwan. Mawaddah cinta lebih cenderung kepada material seperti cinta kerana kecantikan, ketampanan badan dan menggoda, cinta pada harta benda dan lain sebagainya. Mawaddah itu sinonimnya adalah mahabbah yang artinya cinta dan kasih sayang. Wa itu mawaddah, wa rahmah. Mawaddah wa itu dan, rahmah pula daripada Allah yang bererti keampunan, anugerah, kurnia, rahmat, belas kasih dan rezeki, kalau rezeki maksudnya. Jadi rahmah adalah jenis cinta kasih sayang lembut, dan bila kata belas kasihan tu maksudnya dia sanggup berkorban untuk pasangannya. Tu belas kasihan tadi. Kasihan tak apalah, bak abang tolong basuh pinggan ni. Tu belas kasihan dah tu. Tak apa. Bak abang tolong sidaikan kainnya. Macam tu lah. Sekarang sidai kain dalam rumah tak ada masalah tau. Semua dah ada dryer kan. Bersedia berkorban termasuklah memberi nafkah dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rahmah lebih cenderung kepada sifat hati atau suasana batin yang diimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban yang terpancar dari cahaya iman. Kenapa penting hujung tu ada pula iman? Mana kasih sayang kita suami isteri dengan manusia, sesama manusia tak ada guna kalau tidak dipancarkan dengan iman. Maksudnya biarlah ada ingatannya kerana Allah lillahi ta'ala. Tu sebab kadang-kadang imam tanya, apa sebab kau nak nikah ni baik? Apa sebab habis kawan nikah semua dah. Kenapa kau nak nikah? Umur dah banyak dah. Macam tu lah jawab. Kenapa kau nak nikah? Mak bising. Masa bila mak kau tak bising ni kau? Kenapa kau nak nikah? Gorap tengok dak perempuan tu lagi teruk. Susah nak jumpa yang jawab. Kenapa kau nak nikah? Tuan Imam, sesungguhnya saya nak nikah ni kerana Allah. Tu payah nak jumpa. Dan biasanya yang jawab nak nikah kerana Allah ni biasanya adalah lelaki yang dah kahwin. Faham tak maksud tu? Faham kan? Lelaki yang dah kahwin dia boleh jawab macam tu. Kenapa abang buat macam ni? Kerana Allah. Dia akan main dia kan. Dah tak ada jawapan lain kan. Itulah jawapan yang dia boleh bagi. Jadi tak kisahlah tuan-tuan ya. Mana kata yang penting apa juga yang kita buat, niatkan kerana Allah. Kalau kita tengok, bayangkan dah disebutkan 7 golongan yang mendapat naungan Allah tu kan. Yang mana tak ada naungan selainnya ketika akhirat nanti. 7 golongan. Golongan yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, sayang menyayangi kerana Allah, berpisah bertemu juga kerana Allah. Itu dia. Mana kata kalau tu masuk yang keempatnya. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya lalu ditolaknya kerana takut kepada Allah. Keenam, orang yang memberi sedekah, tangan kanan memberi, tangan kirinya tak tahu, maknanya merahsiakan sumbangannya.
Dan yang ketujuhnya adalah orang yang duduk bersendirian, menangis air matanya, basah pipi dengan air matanya kerana mengenang dosanya kepada Allah. Ambil yang nombor 4 tadi, berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Nampak? Dia letakkan setting. Bila dia dah kahwin, itulah isteri aku dunia akhirat. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini, berilah kekuatan. Kita keluar berdating dengan bini kita kerana Allah, sebab Allah perintahkan kita menyantuni isteri kita dengan baik. Begitu juga bila isteri kita meninggal, suami meninggal, maka kita relakan kerana Allah. Itu maksud bertemu, berpisah kerana Allah. Kita berkawan-kawan dengan orang taman ni kan, dekat orang taman desa Anggerik ni, kan? Taman Bukit Anggerik ni adalah dengan niat kerana Allah. Datang surau ni, datang madrasah ni, jumpa semua niat kerana Allah, bertemu kerana Allah, balikkan berpisah kerana Allah, bukan bertemu kerana nak makan lepas ceramah. Walaupun dah diwar-warkan makanan ada lepas ni, sah peduli anak. Tak ke mana anda ada lah, tak ada lah, cik macam tu lah, kau dapat lah kan. Kau jawab lagi, cubalah macam lama sikit mula dan tarik muka. Lah sajuk lauk ke dapur tu dah. Ayo, tu kan macam-macam lah. Tapi kau orang sini lah, orang tempat lain kan. Jadi maknanya macam tu. Jadi asas keluarga bahagia ni boleh dilihat dari pelbagai sudut. Ia boleh dikategorikan kepada dua aspek, iaitu kebahagiaan yang tersurat dan kebahagiaan yang tersirat. Yang tersurat yang kita nampak, bahagia, gembira macam tak ada apa-apa. Tapi jangan kita pandang keluarga tu tak ada masalah. Ada masalah Cuma boleh selesai tak boleh selesai, itu cara masing-masing mentadbir keluarga dia. Jangan kita cakap elok keluarga dia, cuba tengok tak ada gaduh-gaduh. Mana kau tahu? Bukan kau duduk dalam rumah dia kan. Masing-masing mesti ada masalah. Tapi kalau kita boleh nampak kegembiraan dia, yang dizahirkan kegembiraan dia, maknanya okey lah keluarga tu. Sebab apa? Dia menyembunyikan masalah dalam keluarga dia. Ini tak dia yang heboh. Aku gaduh dengan lelaki aku dalam tadi, dia lah cerita. Goram aku habis, aku curi habis kad bank dia, padan muka. Dia buat macam tu contoh kan. Janganlah, kenapa lah kita yang membuka aib suami kita, membuka aib keluarga kita. Dah elok-elok orang tak tahu, kita lah buat pengumuman. Apa pasal? Banyak pun. Lepas tu hari ni bukan hanya tunjuk macam tu, dalam Facebook tulis tak bergunanya jantan, mantan darah pandai tu kan, membeli tidak yang mampu dan masak. Ayat tu kawan-kawan ramai pula like, yang komen seorang tu laki dan pun sama lah, mangang betul. Banyak lagi cara lain kan. Kau nak berburak lah elok dengan suami kita, jagalah maruah dia kan. Yang suami pun sama. Janganlah kita buka aib isteri kita. Jangan aku menyampah dengan bini aku tu, kenapa? Aduh, aku patut dia buat macam ni. Selagi dia isteri kita, jaga aib dia, akta rahsia rasmi tu jagalah kan. Okey ke? Macam ada masalah kan? Tak adalah, okey je. Mesti ada masalah dengan bini kau ni. Dia takut tu kan. Mesti salah. Tak adalah, bini aku okey, aku ni ada masalah. Adalah, nanti aku cerita lah. Dia cover. Cover. Ya. Kebahagiaan tersurat tu kita kata tadi, kebahagiaan tersirat, tu dia. Pertama, pembentukan keluarga bahagia mestilah berlandaskan kasih sayang. Tanpa kasih sayang, maka sesebuah keluarga akan sentiasa terumbang-ambing dan tidak kukuh. Keduanya, sikap tolak ansur dan memperbanyakkan kesabaran. Itu kena tolak ansur banyak-banyak. Suami isteri kena tolak ansur. Yang paling banyak kena tolak lelaki. Ya, kena tolak orang lelaki. Yang beransur biar orang perempuan, macam tu. Jadi masing-masing lah tu kan. Nak macam mana tuan-tuan? Orang perempuan ni kaum yang lemah, kita kena support dia. Menurut pandangan ulama terdahulu kan, dia kata orang lelaki ni ibarat tulang yang lurus, orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila pun kita tak akan dapat meluruskan perempuan yang bengkok tadi. Sampai bila pun. Maka orang lelaki lah perlu melenturkan dirinya, membengkokkan dirinya sesuai dengan orang perempuan tu. Tu kena ingat. Orang perempuan bila dia dah kahwin, dia tak ada apa, tak ada sesiapa tuan-tuan. Dia ada tuan-tuan lah, dia ada suami dia saja. Jagalah. Itu sebab ada orang cakap, saya ni anak lelaki sulung,
Jadi saya kena utamakan mak saya. Awak faham? Dia cakap dengan bini dia. Maka jantan tu tak faham. Yang semana-mana bila dah kahwin, dia kena utamakan isteri dengan anak-anak dia untuk nafkah. Ini cerita nafkah, bukan cerita benda lain lah. Tapi bab layanan tetap kena layan mak elok-elok. Dari segi nafkah, jangan pula mak cakap, aku ni mak kau, duit-duit gaji kau patut kau utamakan mak dulu. Tak, salah. Mak pun ada laki. Mak minta dengan laki mak kata. Tu kalau bahasa kasar lah. Betul. Melainkan mak tu memang dah jadi ibu tunggal, ayah dah tak ada dan dia susah, maka anak kena tolong. Tapi kalau ada, walaupun ada ayah, tapi suami mampu tolonglah. Macam tu ayat dia. Tapi menyatakan hukum, abang anak sulung, apakah abang kena utamakan mak abang daripada yang ni? Jangan ya, kena faham. Mak-mak jangan kau cek hati pula. Mak-mak yang tahu hukum dia akan faham. Kau bagi belanja kat mak ni, bini kau duit belanja dah tak? Mak pula macam tu, abu steady, duit ambil, pergi tanya. Pergi tanya kan, nampaklah macam kita ni apa sikit kan, tak? Ya. Tapi kalau kita mampu, bagilah mak kita bulan-bulan kan, bagi bulan-bulan. Jangan main. Mak kita macam mana pun tetap kena jaga hati dia, tetap kena jaga. Tapi bab nafkah, tanggungjawab tu, sebab orang lelaki yang bertanggungjawab pada mak dia fikir banyak kali sebelum dia nak kahwin. Dia akan cari perempuan yang boleh faham dia kalau dia nak bertanggungjawab pada mak dia. Itu penting. Contoh duit nafkah tu memang tak banyak. Suami taklah sonang bona. Yang duit tinggal 300 ya. Abang tolak duit belanja abang, katalah tinggal lagi 200 contohlah, memang takkan cukup lah. Tapi 200 ni abang ingat, abang nak bagi dekat mak abang. Mak abang bulan dia tak berapa sihat, abang nak bagi ni suruh dia pergi rawatan. Apa pandangan isteriku? Apa pandangan kau wahai isteriku? Tapi alangkah baiknya kalau isteri itu cakap, bang, bagilah kat mak tu. Mak abang pun mak saya juga. Mak sajuk hati laki tu. Tapi kalau bini, tak ada. Tak ada. Nia dulu ya. Mak abang tu apa pandai lah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Itu hak dia. Kau nak bagi kat bini tu, cuma bingai lah bini tu macam tu kan. Kau faham betul-betul ya. Bukan saya kata menidakkan dia menolong mak tu, tapi kebanyakan perempuan dia faham. Yalah bang, bagilah kat mak tu, kesian, tak apa, duit saya pun ada lagi. Macam tu, dapat pahala. Macam tu juga kalau mak ayah sakit. Mak ayah sakit, contoh mak ayah suami sakit, suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah dia. Ingat tu, tak boleh paksa. Tapi biasanya orang perempuan, isteri dia boleh tolong jaga. Tak apalah bang, saya tolong jaga mak. Besar pahala. Dan dalam hal itu orang lelaki digalakkan, bagilah duit belanja sebagai tanda terima kasih isteri tu tolong jagakan. Mak ayah isteri sakit pula, macam mana? Izinkanlah dia jaga mak ayah dia. Dia nak jaga mak ayah dia. Mak sakit, boleh tak bang, nak minta izin balik kampung, pergilah jaga mak kau. Orang lelaki boleh tak? Boleh kalau nak cakap. Tak ada. Kau ni dengan cakap lagi, kau ni suami kau jangan beli apa. Abang tak bagi. Betul. Suami tu boleh arahkan isteri macam tu. Isteri wajib taat, isteri dapat pahala, tapi suami berdosa. Faham ya? Macam itulah kaedah teknikal. Tu sebabnya tolak ansur penting. Give and take. Dalam bab-bab macam ni, complicated keluarga kita ni. Ni macam ni, ni macam ni. Tu sebab penting keredaan seorang isteri. Pentingnya keredaan, saling reda meredai antara satu dengan yang lain. Penting. Tapi kalau isteri contoh tak dapat duit belanja, isteri memendam dalam hati dan perasaan dia, romok rodam hati itu, dia tak dapat, dia ialah bang, ikut abang lah, tapi hati tak puas hati, maka suami berhutang di sisi Allah. Jangan main. Itu sebabnya suami isteri ni kena baik. Mana cakap, abang kalau abang ambil silap salah, abang minta maaf ya. Hari-hari tu cakap betul-betul. Malam nak tidur tu cakap, abang ada banyak kurang kau. Cakaplah, tak adalah bang, abang ni terbaik dah untuk saya. Senanglah hati kita.
Abang ni kenapa tanya soalan tu? Mana tu kau abang mati dulu malam ni kau besok. Abang jangan cakap macam tu lah. Saya belum puas lagi mendapat kasih sayang abang. Oh, macam drama aku tuju. Macam tu lah kira kan. Tentu Kemudian menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab, dipikul dengan ringan hati serta saling hormat menghormati. Itu dia. Jalankan sikap dengan penuh ikhlas. Tanggungjawab dipikul dengan ringan hati. Makna berkerja tu kita ringan hati. Walaupun kerja berat tapi dengan ringan hati, sebab nak memberi rezeki yang halal pada keluarga kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu pesan, jangan ajar anak-anak kita tentang kaya, tapi ajarlah dia tentang bahagia. Kerana bukan semua perkara akan dinilai dengan harganya. Ajar tentang bahagia. Bahagia macam mana? Balik kampung bahagia. Macam mana bahagia? Berpeluang jumpa mak ayah bahagia. Ini bila kerajaan bagi kontes negara je, pula Langkawi lah. Habis semua mak ayah kat Langkawi. Tuhan balik kan, tak pasal-pasal harga ikan siakap tu macam mahal kan. Kan tak adalah, saya tak cakap sesiapa ni contoh Jadi mana kata kita jadi senang hati untuk menjalankan tanggungjawab kita, mewujudkan pergaulan yang baik, jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Baik dia baik dengan ahli keluarga dia, suami baik dengan isteri, isteri baik dengan suami, mak ayah baik dengan anak-anak, anak-anak baik dengan mak ayah, baik dengan jiran tetangga, baik dengan masyarakat, baik dengan jemaah dekat madrasah ihsaniyah. Baik. Pergaulan yang baik ini menyeluruh, bukan hanya setakat suami isteri saja. Dan apakah ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah itu? Maka sabda Nabi SAW, 4 perkara akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga. Arba'un min sadat al-mar'i, iaitu yang pertama, suami isteri yang soleh-solehah. Yang pertama, jaga semayang kan? Mengaji, ibadah yang fikir kan. Ya, jom kita pergi madrasah malam ni. Kenapa? Samsul debat datang malam ni, banyak poin ke. Dan kita memanglah dah tahu, tapi manalah tahu ada poin-poin baru yang boleh kita boleh bang, tak ada masalah, ajak isteri sama-sama kan. Suami pun pagi-pagi pun kajut, yang jom kita solat subuh bersama-sama. Bangun. Kebanyakan keadaan isteri kajut suami kan. Bang bangun bang, bang bangun semayang. Bayangkan dalam keheningan subuh terdengar suara suami dia, imam, Allahu Akbar. Bahagia tu, lapang rumah. Walaupun rumah tu kecil, terasa lapang disebab adanya alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang Nabi suruh bezakan rumah kamu dengan kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umur lapang ya dong. Pagi-pagi tu dia nangis mengali air mata bini tu suami baca. Walaupun ayat lepas tu inna ataina, tak apa. Subuh, zuhur, asar, maghrib 25 tahun itulah ayat dia. Tak apalah kan? Janji tu. Jadi anak-anak pula waktu kita dah masuk dalam kubur, dah mati ni, anak-anak pula cakap, yang kita sembahyang subuh sesama nak tak? Abang ni tiba-tiba je teringat arwah abah dengan arwah mak lu, tak pernah tinggal solat subuh berjemaah, dapat saham. Itu cerita Tapi kalau anak-anak petang ni karaoke nak apa? Arwah makin tak pernah tinggal karaoke Jumaat, mampu nak kubur tu. Jadi yolah benda lain pula yang diingat. Itulah tuan-tuan, ajar-ajar benda baik, jangan ajar benda tak baik. Pek saham tak pasal-pasal kan.
Kalau nak main nombor, kau buat macam mana? Kau menonggeng ke busuk tu, kau pandang, kau koncing, tengok arah mana pergi. Kau tengok jam kau. Oh mai. Sampai tak salin betul tu. Gila tu kau kan. Dia kalau menikam main nombor ekor ni, kalau kono memang penyakit. Dia burak tu. Dia burak nak kau pun pek kau. Belum ada rezeki lagi kau. Baru 3, kau 2. Pek kosong 3-2. Kono pula second prize. Hui, aku dah nazar dah ni. Nazar dah. Dah menang ni aku belanja orang suruh aku hajar betul. Dia belanja suruh makan mihun, masandawa orang makan. Aduh, kita tak tahu tak apalah kan. Apalah kau tiba belanja ni? Hari ni hari lahir saya. Tak ada dia cerita dia tikam nombor tu. Lepas tu kawan-kawan yang seorang pun berperasan tahun ni 2-3 kali pula birthday kau tu. Tu semua lah tu. Soleh-solehah jaga isteri, tak cakap benda-benda yang tak baik pada suami. Isteri yang solehah diakur je. Abang nak minum apa bang? Kopi O. Kopi O Abang nak ais ke, biasa ke, panis ke, suam ke? Kalau boleh dalam 23 darjah. Mak ada darjah lah. Macam tu kan. Kalau boleh abang nak bancuhan tu dalam empek boleh kali ikut arah jam. Macam tu lah. Spesifik lelaki tu. Baik bang, ikut ni cakap lelaki tu. Jangan komplain. Orang perempuan tu ujian tu. Banyak cekadak orang tanya nak kopi ke tak, memakak. Ni kan macam tu. Jangan macam tu. Orang perempuan, orang lelaki tu ikut dengan agama kan susah benar. Buat lah. Yalah lantar lah. Pek boleh kali 1, 2, 3. Buat. Pek balok. Nampak tak? Belakang abang ni sakit betul. Tak pahala lah. Korek tu. Bini pun ambil lah. Ambil minyak panis tu. Laki pesan. Zap pun mak panis. Minyak apa kau pakai ni? Minyak masak. Saya panis kan. Minyak lain tak ada. Kau ingat dia nak mandi minyak silat kau apa kata? Dia minyak pijit. Sadap betul bini abang ni pijit. Palo. Soleh apa kau mak ke laki tu ikut. Cabut bulu ketiak. La ilaha illallah. Buik lah, hadap lah, bulu ketiak lah. Yang belakang abang gatal tolong garu, ambil pencakar rumput tu. Berato ya rap deh kan. Contohlah. Makna kata apa yang suami nak tu ikut ni. Abang teragak nak makan apa, abang cakap saya masak, teragak nak makan landak. La ilaha illallah. Bang, boleh saya masakkan tapi abang boleh tolong saya tak? Apa dia? Abang tolonglah carikan landak Pergi dia kat zoo negara tu. Tengok kau ada lebih. Wahal tu binatang yang dipelihara. Tak dapat lah yang. Habis macam mana? Itulah abang bawa balik ayam kampung. Abang ni saya masakkan. Jadi tak adalah bini apa ni. Bini sound. Bukan kalau apa pun biar suami tu cari. Dia memakan. Macam-macam binatang nak carilah mokak nampaknya tu. Jangan. Mulut ni jaga. Ingat ni orang lelaki pun sama. Jangan cakap-cakap benda yang tak baik. Kadang-kadang lelaki pun cakap, kau kalau kau tak kahwin dengan aku susah hidup kau. Dia lupa tu rezeki Allah bagi. Lidah ni cakap. Ingat menurut kajian, kalau kita tengok Saidina Abu Bakar tu. Saidina Abu Bakar sampai tolan batu dalam mulut dia sebab apa? Takut cakap benda-benda tak elok masukkan batu dalam mulut dia tu. Sekarang tak payah letak batu dalam mulut, bagi handphone, senyap lah. Sekarang tersumbikkan telefon kat tangan insya-Allah, senyap, tak ada borak dah. Marin raya macam mana dia telefon berborak boyo tutang tu yang lama. Jarang main telefon. Yang paling tahu panggil orang perempuan apa? Jangan makan lu. Dik lambat lu. Apa tahu pun Nabi aja jangan tunjuk makanan ke orang. Nabi kata kalau kamu bawa balik makanan hendaklah kamu sembunyikan, melainkan kamu nak bagi pada jiran kamu. Tu Nabi kata.
Dan kalau bawa buah-buahan, jangan bagi anak kamu makan di luar rumah, takut anak jiran nampak dia pun berkehendakkan pada buah tu. Makna jangan tunjuk kita saja ambil gambar, tunjuk satu dunia. Apa cerita? Tu cerita Alhamdulillah dapat makan asam pedas, kepala ikan jenahak. Mak siap detail. Ini saja rezeki yang sederhana pula, otak atau sederhana. Mahal tu kan. Ada orang tunjuk gambar buat rumah banglo dia buat, dia renovate depan, akhirnya siap sebuah teratak apa tu, semua menyakitkan hati orang. Bila datang penyakit ain, pening kepala. Mulut ni kan, bila kan sampai Saidina Abu Bakar sanggup talan batu, kita pula main handphone senyap nak bagi tahu kek semua. Bila seseorang manusia itu lahir, lidah adalah anggota yang paling lewat sekali berfungsi. Perasan tak? Nak bercakap, baby lambek. Dia wah wah, cakap tak dapat dah, nyari wah. Kadang menangis tak keluar suara pun ada baby tu. Tetapi tak kala manusia itu meninggal dunia, dikebumikan. Percaya cakap saya, lidah adalah anggota yang paling awal sekali hancur. Nak beritahu apa? Lidah ada amanah dia tu sendiri. Cakap yang elok-elok. Jangan gomah cakap saya ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana dah. Hati kalau baik, mulut pun kena baik cakap. Dia tu cakap memang lepas saja, tapi hati dia baik, tak ada mana dah. Elok-elok bercakap. Kita bercakap, dengar paling bahaya, kita bercakap bergurau dengan orang tu terasa hati dan dia simpan sampai bila tak cakap dengan kita, balo kita akhirat tu. Tu sebab kan, kalau nak cakap pun janganlah gitu. Apa kan? Itu yang pertama, soleh soleha. Lelaki pun cakap yang baik-baik, jangan cakap kau ni kalau tak sebab dan merempat keluarga kau, jangan cakap. Rezeki Allah bagi kat kita bukan sebab kita handal sangat, tapi sebab Allah izinkan. Tu yang penting kena ingat. Cakap yang baik-baik. Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Itu pun tanda-tanda keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah. Anak-anak berbakti, anak-anak tak tolong mak ayah dia. Saya ketika buat program My House, repair rumah orang susah tu, kalau tuan-tuan dan puan ingat kan, program TV Hijrah tu, yang repair rumah tu, itu bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM. Ada satu rumah di Terengganu, dia ambil upah hari-hari kerja dia dengan isteri dia, potong-potong apa, ada orang hantar ayam kat dia akan potong ayam tu masuk dalam okey, setiap sekor upah dia 50 sen. 50 sen saja. 50 sen ke 30 sen itulah. Itulah kerja hari-hari adalah dalam 20 ekor. Cuba fikir. 20 ke 30 ekor. Kalau banyak sikit, adalah, kalau ada orang bagi lebih lah dia dapat. Anaknya 6 orang. Saya naik ke dalam rumah dia tu. Rumah dia tu ada satu bilik je, bilik untuk mak ayah dia. Dekat, dia macam rumah kayu lama tu. Dekat tingkat atas tu pula, dinding dia tu ada satu pemisah, satu katil, 3 anak perempuan tidur kat situ. Satu katil, 3 anak perempuan tidur di situ. Yang mengadangnya hanyalah satu tirai yang jarang dan juga almari itu jadi dinding. Anak lelaki tidur bawah. Yang tu saya nampak tergantung macam hiasan, warna merah, kuning, biru, apa warna rupanya baldi kocik tu untuk tadah bocor. Tapi komeh, rumah kemas, cantik. Kemudian adalah satu, ingat tak meja kocik dulu yang biasa orang letak kipeh tu? Dekat sebelah kipeh tu adalah ruang dalam beberapa cm ni kan, berapa inci ni. Situlah tempat anak duduk belajar.
bersela. Dan bila saya tengok mak ayah dia tu buat kojok memotong ayam tadi, satu pagi tu saya nampak semua anak yang tolong. Saya sampai awal kat site tu, dia datang anak tolong susu, anak tolong asing. Lepas tu besok tu anak tu tak tolong. Saya tanya dia, anak tak tolong ke hari ni? Dia orang ada kerja lah tu. Biasanya kalau dia orang tak ada kerja, dia akan tolong. Macam tu ayah yang sebut. Tak ada. Macam kita, tak ada mana dah budak ni. Kalau tak suruh, tak buat. Macam tu. Rezeki dia. Masa tu kerajaan negeri campur dengan beberapa NGO, campur dengan ni, kita bagi hadiah perabot apa semua, kita ubah suai, kita tambah bilik 2 dalam tempoh 2 minggu kena siapkan, cat balik rumah dia jadi cantik. Total cost 50,000 repair rumah dia. Rezeki dia tu. Cakap tu anak-anak dia tolong walaupun tak suruh. Bayangkan tu. Dekat Terengganu juga, seorang kakak ni ibu tunggal. Ayah yang pek 5 tahun memang tinggalkan bini ni, tak balik-balik, tak tanya khabar, tak tengok anak. Anak dia, bayangan anak dia yang umur 12 tahun tingkatan 2. Anak umur 12 tahun tingkatan 2 lompat tahun sebab codik. UPSRI dia dapat 12A. Bayangkan macam mana 2 boleh A. Adik dia yang umur 10 tahun, dah tahun 6, dapat 8A 4B. Macam tu lah. Codik nak pun dapat rezeki juga. Kita repair rumah dia. Apa yang saya nak beritahu, anak-anak dia ni turut sama bantu mak dia ni, mak ibu tunggal. Jual kuih hakok, jual kuih kapit. Sonam bukan dia ibu tunggal tu. Tuan-tuan jangan macam-macam cakap. Tapi memang sedap kuih. Tu cerita. Jadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang ringan tulang. Tanya balik, anak-anak kita macam tu tak? Anak-anak kita insya-Allah ringan tangan dia main telefon. Tu anak kita tu kan. Tak payah suruh. Memang pagi-pagi kalau tak makan tak minum pun tak apa, boleh. Dia boleh tahan sampai malam. Janji dapat wifi. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial, lingkungan percampuran masyarakat dia bi'ah solehah, iaitu sehat kita, yang mana kita bercampur masyarakat pun baik, kenara pun sepakat, muafakat seia sekata kan. Itu pun tanda-tanda sakinah. Memanglah kalau kita dah baik dengan jiran-jiran, takkanlah hati kita tak tenang. Ini dengan jiran sebelah rumah manyang gaduh je. Buik tembok pun tak cakap dengan orang sebelah. Sekarang syarat dengan Akta Kerajaan Tempatan 1976 memperuntukkan mesti dapat salah satu syarat dia buat yang UBBL tu kan, Uniform Building Bylaw tu, makna kena minta izin daripada jiran sebelah. Naik tembok tak boleh lebih daripada 7 kaki. Ini macam penjara, golap. Bayangkan kiri kanan tu buat rumah 2 tingkat, golap rumah tengah tu, godup. Tuan-tuan, godup okey, hujan lobek, abah takung tengah tu. Tu cerita kan. Orang ni kadang-kadang dia fikir dia, alah tak apalah godup rumah dia, kau fikir godupnya. Dan begitu juga yang keempat, ciri-ciri keluarga sakinah ini adalah dekat rezekinya. Apa maksud dekat rezeki? Mudah. Baru-baru ni ada orang tanya saya waktu ceramah online. Dia tanya, Ustaz ada kata yang rezeki tak pernah salah alamat. Apa hal pula tak pernah sampai ke alamat saya? Lah, soalan ni. Dia kata rezeki tak pernah salah alamat. Kenapa rezeki tu tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Saya cakap makna hati kau buta tu, saya cakap. Kenapa saya cakap buta? Sebab rezeki mesti ada rezeki. Jangan cakap tak ada. Cuma tinggal lagi rezeki ni jangan kita harapkan dia sama macam mana yang kita nak. Kadang Allah Ta'ala bagi lagi baik lagi. Kadang Allah Ta'ala bagi benda lain yang lebih baik. Kadang kita dah jadi kan, Pak,
Wih, kau macam mana tulah masa dia jatuh motor tu. Kebetulan dah maghrib, ikutkan tak ada siapa, kebetulan pula anak aku lalu. Kebetulan kau anak lalu tu. Anak tolong kita jatuh dalam parit tadi tu. Kebetulan kau. Rezeki juga tu Allah bagi. Kebiasaan orang tak lalu dah situ pukul 7 malam tu orang cakap. Lalu tak deh rezeki. Pergi klinik tak bawa duit. Alamak, lupa bawa duit macam mana ni? Tak boleh ambil duit je. Tak apa, saya bayarkan. Pandang, lai jemaah Madrasah Ihsaniyah. Tak apa, saya tolong. Nanti esok suruh bila-bila bayarlah. Pak, rezeki tak tu? Rezeki. Tak apa, kira saya selokah ya, Pak. Lagi sana rezeki tu. Pergi makan. Kan? Makan. Bila makan, tengah makan, tapi banyak ni, ya Allah, banyak ni. Tuan-tuan tak Ustaz Zaidi? Ustaz Zaidi lah, sekarang Datuk Zaidi pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dia pernah dulu bawa, dia memang masa tu dia kata masa zaman dia jadi pegawai biasa lah, dia kata duit tak ada dalam poket ni. Lepas tu takkan tak bawa orang ni pergi makan, tetamu tu daripada luar bawa pergi makan. Bawa pergi makan. Bila makan dengan ni, dia cerita sendiri makan sudah ini ikan takkan tak ada, dia pun ada ikan siakap berapa tak, ikan 3 rasa lah, inilah itulah, dalam kepala macam mana lah nak bayar. Aduh, hai teh. Makan tu macam tak selera, tak pek nak tolan ke so nak makan tu dah tu. Lepas tu air lagi dengan apa lagi, macam mana ni kan. Nak azan dulu ya. Nak azan dulu. Tahu ya, ni ada tulis. Saya lupa, saya baca. Okay, jadi bila dia kata tadi, macam tak boleh nak talan kan, lah dia punya tak yo pula kan. Borek hati ni dia bangun. Dia pergi dekat kaunter nak bayar ni. Dia nak bayar, tak apa Ustaz, dah ada orang bayar dah. Dia punya logo tu tak payah nak cakap. Rezeki nak, rezeki. Nampak? Itu saya kata, jangan ingat rezeki tu sama. Aku nak minta mudah-mudahan aku dapatlah kerja ni. Maka kita marah, kita tak puas hati. Kenapa aku tak dapat kerja ni? Apa pasal? Memang balo betul hidup aku. Jangan cakap. Rupa-rupanya Allah bagi kita kerja tempat lain lagi elok daripada kerja yang kita tak dapat tu. Macam tu. Percaya pada rezeki. Yang kita menyumpah seranah, kita mengeluh, memang susah rezeki nak lokek dengan kita. Sebab kita mengeluh kat siapa? Kita mengeluh kat benda yang kita tak dapat. Siapa yang punya keputusan kita tak dapat tu? Macam tu lah fikir. Ya? Dan ciri-ciri nak jadi ibu bapa yang cemerlang, berakhlak mulia. Mak ayah akhlak dia mulia. Kalau dia merokok pun dia takkan merokok depan anak-anak dia. Merokok tu sendiri pun memang perbuatan yang sangat baik. Faham lah. Kalau tak faham lah kan. Dia isap rokok, nampak anak langsung dikunyah rokok tu. Wahanda ilmu itu kan, dengan api-api tu dikunyah. Berakhlak mulia, cakap yang elok-elok. Bila cakap elok-elok, anak pun cakap elok-elok. Assalamualaikum pakcik sihat. Allah, anak siapa ni? Orang tahu tanya anak siapa, sebab adab. Inilah krisis yang paling besar dalam Malaysia sekarang ni. Dalam parlimen berlawan-lawan cakap macam pasal borong. Sampai Sultan Johor khabar sidang DUN tu macam sangka baru. Apa sebab? Adab. Jiran-jiran tak baik satu dengan yang lain. Adab. Budak-budak tak hormat kek guru, PDPR tak on kamera sebab dia main game. Adab. Maklah, tengok tadi saya tadi punyalah adab. Saya tadi saya sampai dah ada yang ready nak nyambut saya. Macam tu lah adab. Tidaklah orang kata tidaklah hamba tertampi-tampi. Itulah kan. Kan. Kalau padi katakan padi, tidaklah hamba tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, tidaklah hamba ternanti-nanti. Macam tu lah kan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Adab.
Bercakap tu elok ya. Kan bila orang datang meminang tu kan, adapun hadirnya kami ini membawa hasrat sebesar gunung, mudah-mudahan dimakbulkan Allah adanya. Apa halnya tu tuan hamba? Umat mempayah nak dapat kek Taman Bukit Anggerik ni. Tak tahulah, hasrat di hati nak menyuntik bunga di taman. Mana tahu kita kerja kek nursery lah. Macam tu lah faham. Contoh lah kan. Tapi kalau ada adab cantik lah kan. Iya. Tuan-tuan jangan risau, tu lah susah kau Negeri Sembilan ni. Adat dia kuat mana? Tak ada mana dah. Kan? Orang kata kek mana biar awak manjit, kek mana anjing menyalak kat situ biar awak manjit. Tu lah. Ikutlah tompek tu. Kau tak tahu adat kau balah, cenia lah. Saya ni tak adalah pandai benar dah. Nak kata saudara pun bukan, adik-beradik pun bukan. Disuruh datang-datang, disuruh balik-balik. Macam tu. Makna dia wakil tak tahu pun. Dia wakil dia. Tolong nyampaikan. Nampak macam tu. Bahasa lapik. Cantik. Itu hari tu ada orang datang nak meminang anak buah saya. Kek Langat tu. Dia datang dah ready paklung. Pakaian steady dah sampai. Sekali nampak Samsul debat. Hilang pantun. Kan? Langsung dia hantar seorang tu. Kau lah kata. Huru kawan topo pula kata kan. Betul lah. Cakap je lah kan. Adab ni. Adab. Bak kata Imam Malik kan. Imam Malik kata biar ilmu tu sikit tapi jangan tak ada adab. Imam Malik kan. Menarik tabu ke topi rumah, mencabut ubi sampai ke akar. Ilmu sedikit tapi kalau dengan hikmah, garam selaut terasa tawar. Baiklah. Maksud itu. Makna bila ada hikmah, ada adab, benda yang susah jadi senang, benda yang kusut jadi lapang. Tenanglah. Kan relax. Orang tua je tengok orang tua. Kalau cerita tolonglah cik pening kepala. Sabar. Cucu cerita. Orang tua relax ke? Apa benda nak takut? Kecakap apa benda yang kita orang tak hadap dulu. Oh, nampak ayat dah kan. Alah kau ciknya hal. Kejap. Dia pun ambil tipun. Hello. Ni ada nak taruh suara ni. Ni nak minta tolong ni. Boleh? Dah selesai. Pahal. Maaf cik dah tak. Orang tua. Dia tak panik. Relax. Nah, macam tu lah. Sampai hilang pantun tu panik tu. Hilang pantun ni kan. Macam suami isteri lah kan. Kita baik-baik tapi memang ada masalah kan. Memang ada masalah. Rumah tangga mesti ada masalah. Tapi selesailah baik-baik kan. Bak kata orang tu, galah panjang keranji dikait. Hal bantua ke didi menyanyi. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini akan pula suami isteri. Macam tu. Huharu lah pantun malam ni kan. Pantun ni kan. Lain sikit malam ni. Sampai tak salin pantun tu. Banyak pantun malam ni kan. Adab ni penting. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Malahan anak murid senior kepada Imam Malik, nama dia Abdul Rahman bin Qasim, dia kata aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Bayangkan tu. Tengok orang tua dulu macam mana kan. Lalu depan orang tua menunduk, salam, cium tangan, macam mana dulu. Ni jangan saya minum ni. Tinggal sikit bawa robot minum. Cok ayat dia. Saya ni malu pula. Kat mana tu? Kat pusat-pusat tahfiz. Tengok budak-budak tu macam mana. Saya pergi dekat tempat Ustaz Jafri. Kan? Darul Faizin. Kan? Dekat dekat Krian Mana Baru Krian. Pergi tempat dia. Anak-anak tahfiz tu salam cium tangan saya. Macam ni 1, 2, 3. Setiap seorang tu cap cium cap deh. Cap cium cap deh. Bila salam sini ah. Dah habis tu jangan cakap lah bau kat tangan tu.
Tak, tapi malu. Tapi macam tu diajarkan tentang adab. Bila nak keluar, berobot nak ambil kasut gitu, dia nak sarungkan ke kaki. Allah Akbar, janganlah malu lah kita kan. Macam tu. Tapi dia diajar tentang adab. Tu anak kita kena ajar tentang adab. Ini dia marah orang tua tu berburak bising, dia kuatkan TV. Kan tak ada adab tu. Nampak orang tua tengah duduk kat kursi, ada orang dulu sampai duduk dia kat bawah nak berburak orang tua tu, dia duduk bawah, hormat kat orang tua. Nenek dia duduk berat, dia duduk, dia pegang kaki nenek Wan, macam Wan cakap dulu kan Wan masa Wan muda-muda dulu, tak soalan. Hormat ke Wan ni. Ada boleh tak nilai tu sekarang? Itu sebab masalah masyarakat banyak benar hari ni, sebab dia adab dah tak ada. Didik anak-anak kita tentang adab. Budak-budak boleh tutup kamera waktu PDPR, dia kata data dah habis, sedangkan dia main game. Adab, isu adab. Dan Pak Ngah saya di negeri Perak Darul Rizwan tu ada satu perkataan dia yang selalu saya dengar dululah. Dia cakap apa? Siapa ajar anak kurang ajar. Tu soalan dia. Jadi nak salahkan siapa kalau anak tidak beradab? Jangan salahkan mak ayah tak? Salahkan tukang kebun sekolah. Salahkan jirannya. Salahkan masyarakat. Tak, salah mak ayah. Tu tanggungjawab mak ayah. Kadang-kadang kita lah cakap, alah tak payah dah, ni nunduk-nunduk ni, jalan ni salam cium tangan ni orang dulu je. Silap betul tu. Ada yang gen-gen ni macam tu, gen Y sekarang ni. Nama dia. Kedua, bersikap penyayang. Tadi akhlak mulia, kedua bersikap penyayang. Positif. Jadi teladan yang baik. Tu teladan yang baik mak ayah. Jaga keselamatan keluarga. Jaga keselamatan ni termasuklah jaga maruah keluarga. Maruah keluarga tu maksudnya apa? Pakaian. Suami tidak dianggap dayus kalau dia boleh menegur isteri dan anak-anaknya supaya berpakai pakaian yang baik. Pakai tudung baju kotan. Bayangkan tu. Bayangkanlah ada orang bolehlah menonggeng-nonggeng, berjoget-joget, tunjuk dekat dalam media sosial, mengelambi paut Lepas tu adalah wartawan tanya pada waris keluarga dia, apa komen pasal anak awak macam tu? Pada saya tu hak dia. Allahu Akbar. Dia tu cara dia kreatif tu. Saya tak cakap siapa dah ya. Tahu orang mana tak? Orang Afrika ke? Macam mana tu? Sebab kebebasan dia, demi kebebasan diberi tanpa kawalan. Anak-anak bebas untuk berfikir. Dia kena pilih apa yang dia nak, cara hidup dia. Jangan kita menentukan. Anak-anak ni amanah, kata Nabi. Ibarat kain putih, maka terserahlah pada mak ayah nak membentuknya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Mak ayah yang kena tentukan. Dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Faham tak? Senapang lah. Heboh nak buang senapang. Tu bahasa tersirat dah tu kan. Elok-elok KLIA pakai jubah depan Kaabah dah pakai telokong. Tak pening kepala. Senapang betul. Tu bukan orang Malaysia dah. Saya dengar orang Thailand dengan orang Australia macam tu lah. Kan? Jaga maruah diri. Nampak bini pakai kotak-kotak tolong togo. Ada seorang suami, dia suruh bini dia buka aurat ni, buka tudung, buka supaya senang dapat kerja bila kau minta kerja. Dia suruh suami isteri buka, isteri pun buka. Dalam interview dapat bicara, bang pakai tudung boleh tak? Nanti lu kau pakai lu dalam sebulan dua, sok pun pakailah tudung balik. Dia tak. Dia lah yang ikut, dia lah yang ajar. Sudah sampai hari ni bini yang tak berhijab, bini yang tak menutup aurat sampai hari ni. Siapa yang tanggung? Cakap, itu baru dayus punya lelaki. Cakap, dia lah yang ajar bini macam tu.
Biarkan anak naik motor dengan jantan poluk punya rapat 7 orang dia duduk belakang. Sebab kan jaga. Biar dia jangan balik lambat tau. Tak apalah keluar jangan balik lambat. Sebelum pukul 12 balik rumah. 2 boleh. Belum kahwin dia tu. Ya. Jadi apakah lagi ciri-cirinya? Memiliki kecenderungan kepada agama. Apa-apa pun berbalik pada agama. Yang muda hormat yang tua sayang yang muda. Tu Nabi Muhammad. Bersederhana dalam berbelanja. Berbelanja tu sederhana, jangan berlebih-lebih. Tadi telah berlaku satu peristiwa tengah hari tadi. Saya daripada Pulau Keri pergi ceramah dekat mana? Dekat Subang. Ada kenduri kahwin. Saya sampai-sampai, ramai orang lah. Lepas tu, Ustaz, saya makan dulu. Boleh Ustaz, makannya. Saya pun makan. Saya diminta ceramah dan baca doa pada kenduri kahwin tu. Lepas tu, penganjur tanya, Ustaz, kat mana? Dah sampai dah, tengah makan. Rupanya kenduri tu sebelah, bukan situ. Konyang aku makan 2 kenduri ni. Lepas tu datang ada menyambut, Ustaz, sebelah tu bukannya. Rupa 2 dewan situ. Magika kat Subang. Rumah Lepas tu saya tak tahu. Betul ya Allah, tak serbat kat meja tu. Saya makan. Lepas tu betul saya tengok, apalah dia baca doa, kau basuh dan baca doa. Rupanya bukan tu kenduri sebelah tu. Dah habis makan tu di bawah. Saya, jom Ustaz, jom. Pergi sebelah rezeki Ustaz lah tu. Pergilah kenduri satu lagi masuk. Dah konyang. Sampai satu lagi, Taurih ceramah, Taurih baca doa. Lepas tu makan sekali lagi. Rupanya kenduri satu lagi tu kakak Siti ya. Kakak dia kan adik dia yang kahwin ni. Macam tu lah. Joki tu tuan. Bukan saya minta, tak sengaja. Dia cakap makanlah Ustaz, tak apa. Tu yang pakai baju sama tu, kalau aku dia suruh makan tu, saya makan tu. Sedap lah tu lauk tu. Sederhana dalam belanja. Maksud saya tadi nak cerita apa tu? Sederhana dalam belanja ni. Kadang-kadang bab kahwin tengok Allah. Hari tu PKP seronok saya tengok. Bukan apa? Kahwin tu simple je. Akad nikah. Lepas tu balik ambil gambar sikit-sikit. Lepas tu makan dengan keluarga. Macam tu lah. Beliau mana sekadar nak memaklumkan dia dah kahwin dia tu ya. 8 boleh kemah. Siap scallop. Kalau ada lampu lip lap. Pelamin ni siap ada platform, boleh mengarah sini bergerak platform. Biar semua orang nampak. Mahal tu. Hantaran ni 50,000 sobo sepasang. Kalau sobo satu kan kasut sebelah ya. Dia kena sobo sepasang. Tu orang takut bunding dengan saya tu. Kalau boleh 50,000 sobo satu. Jangan biar dia sepasang. Kan kasut sebelah pula. Sudah tak yo pula jangan. Kan? Janganlah. Kadang-kadang kita membazir dalam belanja kita untuk benda tak ada apa-apa. Nak bayar penyanyi apa pasal? Kenapa? Bayar apa? Bayar PA tak apalah nak panggil yang pasang apa PA system tu boleh. Pasanglah lagu yang elok-elok, pasangkan dia. Kalau boleh lagu keagamaan ya. Pasang dia orang tu. Lepas tu jangan kuat mana, monjorin orang berburak. Pasang macam tu. Lemah lembut dalam bergaul. Lemah lembut dalam bergaul. Suami isteri elok-elok cakap. Kadang-kadang dia cakap lembut tapi maksud kasar. Ada? Bang pergi mana tadi bang? Bang pergi ke Lumpur. Oh ya ke? Bang bawa kereta mana? Kereta tu lah. Abang jangan lupa tau. Lupa apa? Kereta tu nama siapa? La ilaha illallah. Sakit betul jiwa dengar kan? Dia lembut tapi maksud kasar tu. Ya. Lemah lembut dalam bergaul. Abang ngaji. Macam tu kan? Suami tengah siap je dia. Abang ngaji. Ya.
Bang Haji nak pergi mana? Pergi masjid lah, pergi madrasah Saniyah. Malam ni ada ceramah. Ulang baik lah bang balik. Taklah Mona ada ceramah. Isyak balik lah ya. Macam mana makan? Tak apa makan lalu. Kan elok lembut macam tu. Atuk la ilah atuk nama dia. Pergi mana tu? Pergi madrasah buta. Nah buta ke mamak lah. Dekat elok. Kemudian hubungan suami isteri harus atas dasar saling mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Surah An-Nisa. Makna dia seperti pemakaian tu. Libasun maknanya pakaian. Pakaian apa? Fungsi pakaian ada dua, menutup aurat, kedua melindungi diri dari panas dan dingin, dan ketiganya sebagai perhiasan. Jadi maknanya kita dalam rumah tangga pun macam tu. Kan, selain menjaga aurat tu ikut hukum, melindungi diri kan, tu tujuan keluarga, melindungi ahli keluarga kita, dan juga menghiasi di antara satu dengan yang lain. Sikit lagi, saya faham tu. Tanda-tanda suruh berhenti dah mula kelihatan. Sama sikit lagi. Jadi suami isteri harus memfungsikan diri dalam perkara-perkara itu. Jika isteri punya kekurangan, suami tidak ceritakan pada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari ubat atau membawa berjumpa doktor. Begitu juga sebaliknya. Isteri harus tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri. Jangan kita jatuhkan maruah dia. Tak tahan laki dan tidur bodongku macam bunyi kereta api je. Laki kau okey-okey bunyi kereta api tu. Edan macam guru god bodontum. Tahu nak tu yo bin wah, mau bunyi rimau mana. Masing-masing saling memburukkan suami dia. Tahu tak laki kau bodongku tidur? Tak adalah, okey je. Saya pun tak dengar sangat. Wahal kita ya tahu betapa azab tidur sebelah orang tua tu. Wow, dia contoh pagi, la ilaha illallah. Pokojo tu dia mengigau lah tu kan. Mana duit aku tu? Mana duit aku? Tengah tidur tu kan. Mana duit aku tu? Kan? Jadi mana kata jagalah maruah suami kita. Suami tidur berdongku ni jangan ditakap hidung itu. Aduh tu dia pegang. Kakak aduh. Munjur tak mati tu. Kan kalau suami tu tidur bunyi tahu lah. Wah. Kosok bang. Apa dia? Bang abang pusing sana bang. Kuek bona bunyi malam ni. Ya pusing. Cakap elok. Abang bolehkah sudikah kiranya abang pusing ke sebelah sana? Sesungguhnya aku tidak tahan lagi dengan bunyi imau kau tu. Macam mana? Bang pusing bang. Kuek benar bunyi tu bang. Tidur kat dapur. Kek dapur tidur. Bergongar periuk tu. Oh, kata masak kau dah tekan. Kan? Kadang isteri tu nak apa tu cakap lah kan. Jangan terbalik jika saat keluar rumah isteri atau suami tampil menarik agar dilihat orang ramai. Jangan terbalik. Kita keluar, buaya nak pakai baju apa ni? Tu pelik tu. Nak pakai baju apa ni bang? Sanggup pakai sama-sama, berkilat, biar orang nampak. Tapi ke rumah? Mana sampai kan? Baju kelawar itulah bajunya. Yang baju kelawar dah lah kelawar, tapi baju kelawar itulah. Makna tak bertukar. Kelawar yang dah dibolor bertahun-tahun. Dia tak ada mana dia basuh hari-hari dah sama hong. Zap capai zap dia settle. Ya. Tanya suami, bang, abang suka saya pakai baju apa? Suami pun tanya, yang suka abang pakai macam mana ke rumah? Kalau boleh bang, biarlah berbaju. Dia gak makin plekat ni. Melambak ada. Itu tolalap depan TV. Kan? Pakailah. Yang paling elok sekali kat rumah pakai apa? Yang baju jubah dengan pendek tu. Terbaik.
Tu macam itulah baju orang Arab nak tidur dia pakai baju jubah lengan pendek. Kan. Orang perempuan pun tanya, abang suka saya pakai baju apa? Abang suka kau tak pakai apa-apa. La ilaha illallah. Cakap lah tak betul. Gurau lah deh. Yalah. Abang gemar bona sajuk hati abang bila tengok kau pakai telokong. Pakai telokong. Tapi masak tu cina kau bang-bang ke telokong masak tong kan. Gilo tu kan. Pakai yang menarik sehingga pasangan tu merasa gembira pada penampilan kita. Kan? Bergaullah secara makruf. Jadi itulah dia. Suami isteri perlulah bergaul sesama dengan pergaulan yang makruf. Suami isteri harus menjalankan kewajipan masing-masing yang didasari keyakinan bahawa menjalankan kewajipan itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi mana kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila nak cerita tentang mawaddah warahmah yang kita cerita daripada awal sampai habis ni, ini bukan kojo penceramah, bukan kojo imam, bukan kojo masyarakat keliling, tapi kojo isi rumah tu sendiri, suami isteri tu. Kita lah nak bentuk. Yang paling baik kan Nabi dah ajar. Nabi kata kalau nak mencari pasangan tu, tengok pertama tengok lijamaliha, tengok kecantikan dia, kemudian tengok keturunan dia, tengok harta dia, dan last sekali tengok agama dia. Kalau tak ada apa pun, semua tak ada, paling tidak tengok agama dia. Muka tak lawa boleh adjust. Kan? Bubuh kering, bubuhnya elok torang bi topung apa? Topung gomak Kemudian begitu juga harta, kadang-kadang mungkin susah, tapi bila dah kahwin Allah murahkan rezeki. Dari segi keturunan jangan kita hukumnya, mungkin keturunannya mak ayah mungkin bukan orang baik-baik, mungkin bukanlah, tapi mudah-mudahan berkat ketaatan pada Allah kita berjaya membentuk keturunan yang baik itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa itu saja. Kuatkanlah kuatkanlah semangat kita dalam menempuh, sebab ujian sekarang bukan sikit-sikit kan. Tahu ujian sekarang, terutamanya ujian keuangan. Dalam tempoh PKP hari itu yang menyebabkan berlaku penderaan, tekanan, orang hilang kerja, orang tak ada sumber pendapatan dan sebagainya. Ramai orang tak perasan minyak naik sampai RM3, ramai tak perasan. Kan hari itu aku main lagi isi waktu PKP tu kan, tiba-tiba tu apalah lah, tak pono-pono minyak. Dia tengok boleh berapa perasan RM3 minyak hijau. Dulu kan dia baik pengumuman, sekarang mana ada baik pengumuman kan? Orang dah tertekan, hidup makin tertekan. Tetapi percaya cakap saya, orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Ikhtiarkanlah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan risau. Kita usaha, ikhtiar, mudah-mudahan. Kan? Kemudian baru kita tawakal kepada Allah. Jangan kita berputus asa. Kan? Allah beritahu dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Wahai orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, Allah Ta'ala beritahu, jangan putus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita ni jangan putus asa. Ujian Allah Ta'ala bagi, Covid ke apa ke, semua tu sebab Allah nak suruh kita lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Datang madrasah ihsaniyah, selalu ada kuliah-kuliah datang dong. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasa cukuplah setakat itu. Terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya. Saya mula tak ingat tu, bila sampai sini, alah sini tengok kata jenazah main-main Al-Fat kan, macam tu lah. Baru betul standard. Kita nak bagi hadiah ke orang, bagi yang baik-baik kan. Bagi hadiah ni untuk kegunaan madrasah, bagi Al-Fat steady, Nazaria bagi. Jajak berbohol mampu habis surau kan. Ini cerita betul kan. Yang dah tak nak tu bagi kat orangnya macam tu kan. Tu. Ni bukan dah, yang dah bagi tu tak apalah kan. Sekarang
dikutuk gitu pakai nazariah tu kan. Tak ada. Kereta tu galak nak meninggal lah. Tu salah tu. Jap mati enjin dia kan. Kesian. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Yang penting jangan lupa tu, apa-apa pun dalam keluarga kita jaga adab. Jaga adab. Itu poin yang paling penting hari ni saya ingatkan. Adab jaga. Taurapkan nilai adab. Senanglah hati kita. Senang hati kita dengan anak-anak kita. Kalau pangkat setinggi langit pun kalau adab tak ada, sakit jiwa kita. Jaga adab. Sebab orang kata kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Itu dah. Pantun ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman.